Bang, apa saya nak buat ni bang? Kereta saya kena langgar belakang bang. So abang pasalah kan. Kalau balak ni abang kata, kau settle lah sendiri. Assalamualaikum semua. Hari ni abang nak berkongsi satu tip. Abang terima banyak persoalan ramai yang tanya, "Bang, apa yang perlu kita lakukan kalau kereta kita kena langgar daripada belakang?" Ada juga yang call pada bang, "Bang, apa saya nak buat ni bang? Kereta saya kena langgar belakang bang." So abang pasalah kan. Kalau balak ni abang kata, kau settle lah sendiri. Tapi kalau awet abang kata, sabar, relax, tarik nafas. Abang ajar, abang saja. Ataupun dekat mana sekarang? Abang pergi sekarang. Jadi untuk anda sekiranya berlaku kenderaan anda dilanggar daripada belakang, kali ini abang nak sharekan kepada anda apakah tindakan-tindakan yang anda perlu lakukan, dan ini adalah berdasarkan pengalaman abang sendiri. Yang pertama, relax. Bawa bertenang, okey? Jangan marah-marah kan. Anda kata kalau tengah tiba-tiba satu hari tengah buat kereta, tiba-tiba pop, boom, kena langgar belakang. So relax, cool down. Okey, jangan marah kan. Jangan marah. Oi, maki-maki kamu, relax. Okey, bawa bertenang, relax. Secara teknikalnya, untuk makluman semua, secara teknikalnya, siapa-siapa yang langgar daripada belakang, dia adalah yang bersalah. Melainkan kecuali kalau kau tukar lane tanpa bagi signal. Ataupun sekarang ini ramai dah pakai dashcam kan, yang rekod menyatakan anda salah, so memang salah. Tetapi secara teknikalnya, siapa-siapa yang langgar daripada belakang, memang dia yang salah. So sabar dulu, okey? Kalau berlaku macam tu, kena langgar, okey, stop, berhenti, keluar daripada kereta. Bagi salam dulu. "Assalamualaikum bang." Okey, ataupun "Assalamualaikum dek. Okey ke? Kita tak apa, kita tengok okey ke? Kalau okey tak apa, okey. So yang paling penting adalah kita take care. Take care penumpang dulu, take care tengok penumpang kita, take care kepada pemandu belakang, tengok dia okey tak okey. So selepas itu, yang paling penting, tip dia, jangan sesekali minta maaf kalau kau berada dekat depan, kalau kau tak bersalah. Sebab andai kata kalau kau minta maaf, dia menunjukkan anda telah bersalah. Melainkan kalau kau dekat belakang lah, kau memang rasa bersalah, kau cakap kau minta maaf lah. So mungkin ada negotiation berlaku kat situ. So yang kedua, masa ni keluarkanlah kamera canggih, handphone canggih korang ni kan. Apa guna handphone canggih-canggih, iPhone 10, iPhone 11 selfie saja tapi tak tahu guna kan. Dan inilah masanya handphone canggih anda berbakti. Okay, so ada 3 kriteria penting yang anda perlu ingat di sini. So yang pertama, anda kena ambil gambar secara close up ataupun secara dekat. Contohnya kalau kena langgar bumper, okay, bumper pecah, ambil gambar bumper. Okay, lepas tu lampu pecah, ambil lampu lampu. Tayar pecah, ambil gambar tayar. Itu yang pertama. Yang kedua pula, ambil gambar daripada jauh. Kalau boleh, kita nak nampak keadaan kemalangan. Macam mana kemalangan tu berlaku. Yang gambar tu kalau boleh nampak kenderaan anda, kenderaan pelanggar, si pelanggar sekali. So kita boleh nampak the whole picture daripada gambar itu. So yang ketiga, ini yang paling penting sekali, dan ini juga yang ramai lupa sebab gara-gara panik. Of course lah kan, kalau first time kena langgar memang panik gila serius, berdegup jantung tu, gila lah. Tetapi yang paling penting adalah nombor 3, ambil gambar cukai jalan ataupun rotek kepada si pelanggar itu. Anda kata kalau rotek dia mati ataupun tamat tempoh, anda memiliki kelebihan. So dari segi itu, anda boleh nego. Yang ketiga, biasanya akan tanyalah, dia ada 2 situasi yang berlaku. Sama ada pelanggar belakang, dia minta ganti rugi sebab dia kata dia betul, kau salah, dia minta ganti rugi kat kau. Ataupun yang kedua, pelanggar nak bayar ganti rugi. So kita pergi yang pertama dulu. Ini dalam situasi apabila pelanggar minta anda bayar ganti rugi. Ingat, ingat, secara teknikalnya macam abang katakan tadi, anda tidak bersalah. Yang belakang langgar kau, dia yang salah. Jadi jangan peduli kalau dia berdesak kau ke, macam mana ke, dia nak pukul ke, relax, bertenang. Keluarkan handphone canggih korang, rekod, viral. Secara teknikal cakap je, saya tak ada cash bang, ataupun saya tak ada cash kak. Apa kata kita claim insurans? So lepas tu, dia akan fikir claim insurans. Malah lah. Okay, lepas tu kau boleh cakap, apa kata kita pergi report balai, lepas tu kita claim insurans. Kan senang. Apa yang paling penting? Yang paling penting, jangan risau. Jika anda tak bersalah, NCD anda tidak akan terganggu. Dan untuk situasi kedua pula, apabila pelanggar dia nak minta ganti rugi daripada anda, terima jika dia berbaloi. Contohnya kalau kata bumper, lampu sebagai estimate cost dalam RM1,000. So kau minta lah RM1,000, berbaloi lah benda tu. Tapi anda kata dia bagi kau RM100. So kalau tak sepakat, dua-dua pihak tak setuju, yang paling penting, buat saja report, claim saja insurans. Senang.
tak payah gaduh-gaduh. Yang keempat, kalau dah settle everything, bawa kereta anda ke mana-mana balai polis yang berhampiran. Okey, kalau kereta boleh bawa sendirilah. Tapi andai kata kalau kereta tak bawa, call towing. Call towing. Biasanya kan, dia satu unik dekat sini. Kalau berlakunya kemalangan kan, biasanya brother-brother towing ni akan cepat sampai. Itu memang kerja diorang, itu tak ada apa-apa lah. Tetapi apa yang paling penting, jangan gabra, relax. Kalau ada towing yang datang, okay, anda kata kalau tak ada, anda tak call insurans, anda boleh ambil dia lah. Tetapi kalau anda dalam keadaan relax, biasanya anda boleh call saja pihak insurans. Sebab biasanya pihak insurans dia ada menawarkan towing secara percuma. Ataupun kalau brother towing dia kata datang, dia kata claim insurans, okey, bagi dia. Dan seperti abang katakan, kalau ada lori towing datang, jangan gelabah, cakap je, maaf bang, saya dah call lah syarikat towing daripada insurans tadi. So biasanya abang-abang brother towing ni dia akan faham lah. Biasanya dia akan tolong jagakan trafik, tengok kereta dan sebagainya sampailah towing dia datang. Tetapi jangan sesekali keluar cash lah kan, sebab kita boleh claim insurans. Kenapa kita nak keluar cash? Betul tak? So kalau boleh bawa kereta sendiri, bawa kereta sendiri pergi ke balai. Kalau tak boleh, towing kereta tu pergi ke balai lah. Yang kelima, lepas sampai balai, pergi saya buat report. Okay? Biasanya sebenarnya anda boleh buat report dekat mana-mana saja balai polis berhampiran, tetapi adalah lebih baik, adalah seeloknya kalau anda buat report dekat cawangan trafik berdekatan. Sebab apabila anda buat report dekat mana-mana balai polis yang tak ada cawangan trafik, kebiasaannya selepas tu anda akan diminta untuk berjumpa dengan IO ataupun pegawai penyiasat tu dekat balai trafik yang berhampiran daripada mereka. So dekat situ masa buat report macam biasalah, nyatakan apa yang berlaku, jelaskan apa yang berlaku. Okay? So macam biasalah, pada sekian-sekian waktu dekat mana-mana saya bawa kereta, tiba-tiba saya tengah dengar lagu Siti Nurhaliza, tiba-tiba kereta saya kena langgar belakang. So cerita je, cerita everything. So selepas itu salinan report akan dikeluarkan. Dan biasanya lepas salinan report akan dikeluarkan, pegawai itu ataupun orang yang ambil report tu dia akan kata, okey, ambil nombor telefon ni, ambil nama pegawai ni. So pergi jumpa IO ni. Biasanya IO ni pangkat sarjana. So selepas ambil nama yang tu, pergilah jumpa IO. Biasanya kalau dalam satu balai yang sama, anda boleh pergi jumpa IO lah pada waktu itu. Tetapi kalau kena bukan luar waktu pejabat, kena waktu malam ke whatever ke, biasa dan sebagainya, kalau IO tak ada, itu lain cerita lah. So kalau IO sibuk, buat temu janji. Biasa dia akan bagi nombor phone lah. Boleh call IO tu, tanya dia, tuan ada kat bilik ke, saya datang nak buat report sebagainya. Kalau dia kata tak ada, dia kata set bila besok datang. Tapi anda perlu ingat sekiranya berlaku aksiden, kemalangan, anda perlu buat report polis dalam tempoh 24 jam. Make sure kalau boleh, dua-dua ni buat report pada satu balai yang sama. Kalau boleh. Tapi anda kata kalau tak boleh, awak buat report dekat balai lain, dia buat report dekat balai lain. Tapi yang paling penting, make sure ambil nombor telefon dia. Lepas ambil telefon dia, try miss call, tengok boleh dapat tak. Silap-silap dia kelentong hang, dia bagi nombor lain, kita tak tahu. So berbalik kepada IO tadi, jumpa IO, lepas tu set temu janji. Kalau IO ada, jumpa IO terus. So biasanya IO akan interview lah. So dari segi IO interview tu, kau cerita balik apa yang kau cerita dekat polis tadi, kau cerita balik dekat IO. So kebiasaannya IO ni dia akan suruh anda lukis tau. Dia akan suruh anda lukis macam mana berlaku. So dekat time ni lah anda keluarkan kamera anda yang canggih tu, handphone canggih tu, tunjuk dia. Macam ni keadaan tuan, okey, kena macam ni, kena macam ni. So biasanya dia akan suruh lukis, okey, berlaku dekat simpang mana, macam mana anda keadaan. Biasa dia akan suruh lukis. So lepas itu, lepas dah settle everything, so ucaplah terima kasih kan kepada IO tu. Terima kasih tuan. Selepas pada itu, IO akan bagi tahu, okey, report akan siap, keputusan akan siap dalam tempoh sekian. So selepas jumpa IO, okey, dah selepas dah settle IO tu, pergi cetak report original. Pergi balik ke balai polis yang anda buat report tadi tu, dan anda perlu tahu, report original ni hanya boleh dapat pada hari bekerja saja. So kalau kena pada hari weekend, kau kena datang hari lain lah. So pastikan report itu ada cop balai yang katakan ini adalah salinan original. Dan selepas daripada itu, bawa kereta korang pergi ambil gambar dekat balai. Dia ada satu department bahagian kemalangan yang di mana pegawai situ akan ambil gambar kereta. Mana kena langgar, mana kena langgar untuk claim insurans. Seterusnya, nombor 6. Selepas buat report everything, hantar kereta korang ke bengkel. Dan of course, kalau boleh, bawa lah ke bengkel yang kau kenal. Senang sikit nak berurusan kan. Kau tahu dekat bengkel mana selalu kau pergi tu, hantar ke situ. Tapi make sure dia ada buat claim tuntutan, dia ada buat claim insurans lah. Contoh kereta kau masih kereta baru, so abang suggestkan hantar kereta ke pusat servis. Kalau boleh, cari pusat 4S yang ada body and paint. Sebab sedang sikit, boleh buat everything semua dekat situ. Yang lagi penting, barang dia confirm original lah. Itu tak perlu takut lah. Tapi kalau biasanya abang suka hantar ke workshop abang kenal lah. Senang kita nak discuss dan sebagainya.
sebagainya. So kalau hantar pusat servis ni biasanya dia punya proses agak panjang sedikit. Dan untuk tempoh masa nak siap tu biasanya akan ambil masa 2 minggu sehingga 1 bulan ataupun mungkin boleh lama sikit, dia bergantung kepada kondisi kenderaan anda. Nombor 7, buat tuntutan insurans. Kebiasaannya ada beberapa salinan yang anda perlu bagikan kepada bengkel. Antaranya anda perlu bagi salinan kad pengenalan anda, lepas tu anda perlu bagi lesen memandu anda, lepas tu kena bagi grant kereta juga, salinan juga, lepas tu kena bagi cover note insurans korang, dan yang terakhir adalah bagi salinan report ori yang bercopkan balai tu. Itu penting. Seterusnya nombor 8 adalah tuntut insurans sendiri dulu. Maksudnya di sini adalah biasanya kalau melibatkan pelanggar, okey, biasanya akan mengambil proses yang sangat lama sebab nak make sure dia lulus baru boleh claim. Tetapi apa yang abang boleh suggestkan, kalau boleh bagi tahu kepada bengkel, claim insurans anda dulu. Maksudnya, dia adalah tujuan untuk cepatkan proses. Kita claim insurans kereta kita sendiri dulu sebelum kita claim kepada pihak pelanggar pula. So, yang paling penting adalah NCD memang takkan kacau. So, maksud di sini kereta boleh repair awal, boleh siap awal, boleh claim kereta korang dulu, insurans korang dulu. Selepas dah selesai, barulah kita claim kepada third party. Nombor 9. Follow up keputusan siasatan. Biasanya dia akan bermasa dekat 2 minggu jugalah, seminggu 2 minggu. So biasanya IO akan bagi tarikh sekian-sekian bila keputusan yang boleh ambil. Biasanya anda boleh call kepada balai, tanya dah siap belum. Kalau dia kata dah siap, pergi ke balai untuk ambil report tu lah. So macam abang katakan, call dulu sebelum pergi ambil. Kalau kau dekat situ, kau pergilah tanya kan dah siap ke belum kan. Nombor 10 pula. Sampai dekat balai, dapatkan report keputusan. Pergi ke kaunter, ada kaunter yang ambil report tu. So, ambil salinan dan serahkan dekat bengkel itu semula. So, apa yang anda perlu serahkan? Anda perlu serahkan keputusan bertulis yang menyatakan siapa salah. Biasanya dekat report tu, dia akan tulis siapa salah. Lepas tu adalah gambar rajah, graf yang anda lukis tu. Macam mana keadaan, kemalangan, berlaku kemalangan dan sebagainya. Dan yang paling penting, pastikan ada cop original. Itu sangat penting, okey? Dan yang terakhir, so apabila dah submit everything, just wait at home lah. Tunggu kat rumah, tunggu sampai kereta siap. So biasanya kalau 2 minggu siap, 2 minggu siap lah. Kalau sebulan siap, sebulan siap. Kalau boleh, minta percepatkan proses awak nak guna kan. Dan satu lagi tip yang abang nak bagi tahu, abang nak maklumkan. Sebenarnya anda boleh buat tuntutan claim of use. Di mana claim of use ni adalah dia akan dibayarkan dalam satu jumlah tertentu sepanjang mana kereta anda berada dekat bengkel. Biasanya kalau berlaku aksiden, anda akan sewa kereta, betul Anda sewa kereta untuk pergerakan dan sebagainya. So dalam tempoh kereta anda berada dekat bengkel tu, anda boleh claim sebenarnya. So kebiasaannya dia ada pengiraan masing-masing. Setiap insurans ada pengiraan masing-masing. Dia akan berkira contoh perjalanan daripada rumah anda ke ofis anda berapa kilometer. Pergi balik berapa kilometer. Berapa hari tempoh bekerja. Selama mana kereta itu berada dekat workshop. So anda boleh dapat tuntutan itu. So kenapa anda tak nak buat? Sedangkan anda boleh dapat duit yang ini kan. Dan kebiasaannya claim ini boleh dibuat apabila melibatkan third party saja. So maksudnya melibatkan third party, anda tidak bersalah tetapi third party bersalah, anda boleh buat tuntutan ini. So biasanya boleh dapat dalam beberapa ratus ringgit daripada tak ada kan. So kebiasaannya proses ini akan ambil masa agak lama jugalah. Paling lama mungkin boleh makan tahun ataupun masa beberapa bulan, tetapi cuba minta bengkel workshop tu suruh dia buat claim tu. Biasanya dia akan tolong buat lah. Tapi kalau kita tak puas hati dengan jumlah yang diberikan, kita boleh appeal semula. Kita boleh minta rayuan suruh dia upkan. Kita kena bagi bukti-bukti kukuh lah. Kalau anda sewa kereta, kena ambil receipt, serahkan receipt tu dekat bengkel yang kau hantar untuk dihantar kepada panel insurans. Dan ada juga yang bertanya kepada abang, macam mana kalau kita melibatkan kita dengan pelanggar, tetapi pelanggar tak pergi buat report polis dalam tempoh 24 jam. Yes, situasi ini banyak yang berlaku. Ini banyak berlaku sebab dia nak mengelak, dia tak nak mengaku dan sebagainya. Ataupun ada satu situasi lagi, dalam keadaan dia pergi ke balai, dia cakap kau pula yang salah. So dalam tempoh ini kau bagi keterangan kau, dia bagi keterangan dia. So berdasarkan gambar yang diberikan, IO akan buat keputusan siapa yang betul, siapa yang salah. Tetapi bagaimana kalau dia tak buat report? Kalau dia tak buat report, kebiasaannya IO akan call kepada owner pelanggar. So anda tahu nombor plate dia dan sebagainya, so boleh check dekat sistem ada nombor telefon owner. So biasa IO akan call minta owner datang untuk buat report polis.
Kalau owner tak datang juga, biasanya akan hantar surat suruh dia datang ke mana-mana balai untuk buat laporan polis. Tetapi ada juga situasi mana yang pelanggan ni memang ketagak gila, memang dia tak nak buat report, dia memang saja buat macam tu ke whatever, dia takut ke whatever, memang ada berlaku macam tu. So end up dia, kalau IO tak dapat cari si pelanggar tu, nak tak nak anda terpaksa claim insurans anda sendiri, kan? Andai kata claim anda melibatkan 10-20 ribu, so tak perlulah anda bertekad. Anda boleh ambil tindakan undang-undang untuk saman dia dan sebagainya, tetapi biasa tu akan mengambil masa yang agak lama, kos yang terlalu tinggi dan sebagainya. So bagi abang, solutionnya claim saja insurans sendiri. Itulah tujuan kita beli insurans. Kita ambil insurans. Takkan kau nak keluar kes 10 ribu semata-mata kau nak save, kau nak simpan NCD kau. So NCD tu memanglah akan jadi kosong, next year kau akan bayar lebih mahal. Tapi kalau boleh, claimlah insurans sendiri. Kalau dah tak ada pilihan, claimlah insurans diri sendiri. So tak perlulah nak menyusahkan diri sendiri cari cash dan sebagainya. Melainkan jumlah tu sangatlah kecil. Dan of course bagi yang pihak ketiga ni, kalau dia tak buat report, kalau menunjukkan dia kesalah, biasanya dia akan dikenakan saman sebanyak RM300 atas kesalahan kecurian. Memang nampak tak fair, yang langgar cuma kena bayar saman RM300, tapi NCD anda habis macam tu je. Nak buat macam mana kan? Macam orang kata lah, tak payah pening kepala, claimnya insurans. Yang penting mudah, siap dan cepat dan juga pantas. Yang penting juga kenapa ada nak bayar insurans adalah untuk jika berhadapi masalah-masalah begini. Jadi itu saja antara tip yang Adwang boleh kongsikan kepada anda semua. Kalau boleh, save video ini dalam telefon korang. Senang nak buat rujukan atau kongsikan kepada lebih ramai, especially kawan-kawan wanita, isteri-isteri, adik-adik anda, kakak-kakak anda. Share bagi tahu diorang. Yang paling penting, kalau berlaku kemalangan, jangan kalut, jangan gelawah. Jika anda ada sebarang cadangan atau pandangan, boleh letakkan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa, jika anda suka video ini, kasih thumbs up, kasih subscribe dekat sebelah sini. Dan kalau nak tengok video lain Pandai Laju, boleh tengok dekat sini dan juga sini. Kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Ciao.